Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya kasihi, murid-murid Darjah 4 Sekolah Agama Parit Bilal. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Pada hari ini saya akan menyambung PDPR untuk perkara faraid darjah 4, iaitu saya akan menyambung pelajaran untuk mengajar ulang atas tajuk kewajipan sebelum membahagi pusaka murid-murid. Sebab tajuk ini saya dah ajar semasa kita berada di sekolah sebelum cuti PKP yang lepas. Jadi murid-murid boleh dengar balik apa yang akan saya sampaikan, akan ulang balik ni. Murid-murid boleh semak muka surat 8 perkara faraid darjah 4, iaitu tajuk dia ialah kewajipan sebelum membahagi pusaka. Okey murid-murid, hak-hak yang wajib disempurnakan apabila mati seseorang menurut susunan tertib seperti berikut. Maksudnya di sini murid, iaitu apabila seseorang tadi meninggal, maka hartanya tadi hendaklah diuruskan di dalam beberapa perkara yang saya akan sebutkan ini tadi. Maknanya sebelum harta itu dibahagikan kepada waris, maka hendaklah dilakukan ataupun diuruskan beberapa perkara yang berkaitan dengan si mati. Yang pertama sekali ialah perbelanjaan untuk pengurusan jenazah. Di mana kita tahu bahawa apabila matinya seorang Muslim, maka hendaklah dilaksanakan 4 perkara. Iaitu yang pertama ialah dengan memandikan, mengkapankan, menyembahyangkan dan mengkebumikan si mati. Jadi apabila perkara-perkara ini dilakukan ke atas jenazah, sekiranya waris tadi tidak mampu untuk mengeluarkan kos-kos tersebut, maka kos tadi bolehlah dikeluarkan daripada harta si mati. Faham murid-murid? Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan segala hutang. Maknanya, sekiranya si mati semasa hidupnya, dia ada hutang. Maka hutang-hutang tersebut hendaklah dijelaskan ataupun dilaksanakan oleh pihak warisnya. Warisnya yang masih hidup. Iaitu yang pertama sekali ialah yang berkaitan dengan hak manusia. Termasuk bank ataupun lainnya seperti hutang, pinjaman, gadaian, ganti rugi dan sebagainya. Sekiranya si mati ni yang berkaitan dengan hak manusia, maknanya berkaitan si mati dengan hak manusia, contohnya semasa dihidup dia ada hutang bank ataupun contohnya buat pinjaman ataupun menggadai barang ataupun ganti rugi dan sebagainya. Maka sekiranya belum diselesaikan semasa dihidup, maka warisnya hendaklah menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan hak Allah. Maknanya berkaitan dengan Allah seperti apa? Fidyah, zakat, nazar, upah haji fardu. Jika semasa hidupnya mampu tetapi tidak mengerjakannya dan lain-lain. Maknanya sekiranya si mati tersebut semasa hidupnya dia tidak menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan fidyah, maka hendaklah dilaksanakan oleh pihak waris. Contohnya lagi apa murid? Iaitu berkenaan dengan zakat. Semasa hidupnya dia tidak melaksanakan zakat, maka hendaklah diselesaikan. Begitu juga nazar. Sekiranya semasa hidup dia ada bernazar tetapi tak sempat dilaksanakan, tiba-tiba dia meninggal. Contohnya dia ada bernazar untuk
membuat kenduri, katakan untuk membuat kenduri ataupun membuat korban dan sebagainya, maka hendaklah dilaksanakan oleh waris, dan sekiranya dia sudah berpesan ataupun berwasiat kepada salah seorang daripada warisnya dan warisnya mendengar, maka hendaklah dilaksanakan nazar tersebut. Selain daripada itu, contohnya upah haji, sekiranya semasa hidup dia tidak sempat untuk mengerjakan haji, dia mampu untuk mengerjakan haji tetapi tidak dipanggil oleh tabung haji, maknanya tidak ada rezeki untuk ke sana, ataupun dia tak sempat untuk mengerjakannya, maka waris tadi hendaklah mencari orang, ataupun mencari orang sebagai badal ataupun menggantikan haji untuk diri si mati. Fahami murid-murid? Baik, tak, wasiat tidak boleh diberikan kepada waris yang layak menerima harta pusaka secara fardu atau ansobah. Sekiranya si mati tadi ada berwasiat, biasanya wasiat ini maknanya wasiat ini kepada orang waris yang tak layak menerima harta. Dia dah berpesan kepada anaknya ke ataupun waris-waris yang lain, maka hendaklah dilaksanakan. Contohnya, si mati ada berwasiat, sekiranya dia meninggal, harta dia sebahagian daripada harta dia, maknanya tak lebih daripada 1/3. Contohnya berpesan kepada anaknya, sekiranya dia meninggal, hendaklah memberikan sedikit harta ataupun sedikit wang ringgit, contohnya 10,000 ke kepada mak saudaranya, katalah kepada mak saudaranya. Dan mak saudaranya tu memang tidak berhaklah menerima harta pusaka daripada dia kalau ikutkan, sebab dia si mati tadi ada anak, ada waris yang lebih dekat, maka mak saudara tak dapat, tapi dia berwasiat untuk memberikan sedikit wang ringgit kepada mak saudaranya tadi, sebab mak saudaranya tu mungkin hidupnya susah, contohnya murid, maka kena laksanakanlah. Baik. Kemudian yang ketiga, melaksanakan wasiat si mati. Hendaklah dilaksanakan wasiat sekiranya satu wasiat tidak lebih 1/3 daripada harta si mati selepas perbelanjaan jenazah hak-hak yang berkaitan dengan harta dan hutang. Maknanya wasiat tadi mesti tak lebih daripada 1/3 selepas ditolak daripada perbelanjaan pengurusan jenazah, kemudian hak-hak yang berkaitan dia dengan siapa? Dengan manusia, berkaitan dengan Allah, kan? Maka harta yang tinggal itu mestilah sekiranya diwasiatkan itu tidak lebih daripada 1/3. Baik. Contohnya kalau harta tadi sudah ditolak semua sekali tadi, ada tinggal katakan berapa? Katakan ada 100,000 lagi. Daripada 200,000 dah ditolak semua sekali, tinggal 100,000, maka dia wasiatkan contohnya dalam 30,000 katakan. Itu maknanya tidak 1/3 saja, tak lebih daripada 1/3, itu dibolehkan. Dibolehkan wasiat daripada 100,000, diwasiatkan 30,000 untuk dibuat apa-apa untuk kemaslahatan masyarakat dan sebagainya, dibolehkan sekiranya tidak lebih daripada 1/3. Wasiat lebih daripada 1/3 boleh dilaksanakan dengan syarat mendapat kebenaran waris yang menerima harta. Tetapi sekiranya daripada harta yang telah ditolak-tolak ni tadi tinggal 100,000, maka dia telah berwasiat untuk mewasiatkan katakan 60,000. Maknanya lebih daripada 1/3, 100,000, 60,000 dah 2/3 kan? Untuk dibuat sekolah ke, dibuat masjid ke dan sebagainya, maka disetujui oleh ataupun dibenarkan ataupun mendapat persetujuan kebenaran daripada waris yang menerima harta tadi, maka dibolehkan. Maknanya wasiat tadi
boleh dikeluarkan 2/3 mengikut wasiat si mati tadi dengan syarat mendapat kebenaran daripada waris. Baik murid, saya harap murid faham Baik, yang keempat, disempurnakan pembahagian harta pusaka. Disempurnakan pembagian harta pusaka tadi kepada waris mengikut hukum faraid. Dah selesai semua tiga-tiga perkara tersebut murid. Perbelanjaan untuk pengurusan jenazah, menjelaskan segala hutang yang berkaitan dengan manusia dan berkaitan dengan Allah, kemudian dah dilaksanakan wasiat si mati ni tadi, maka yang akhir sekali barulah harta si mati tadi dibahagikan kepada semua waris. Baik murid-murid, saya harap murid-murid faham Okey murid-murid, kita sambung pelajaran yang bertajuk gulungan yang boleh mempusakai dan tidak boleh mempusakai. Terdapat 4 gulungan yang mempusakai. Jadi murid-murid boleh lihat muka surat 9 kitab faraid darjah 4, iaitu yang pertama, boleh mempusakai dan boleh dipusakakan hartanya. Seperti ibu, bapa, anak dan lain-lain. Ini bermakna murid-murid, seseorang tadi apabila dia meninggal, dia boleh menerima harta pusaka daripada orang lain, dan juga apabila dia meninggal, dia boleh harta dia boleh dipusakakan kepada orang lain. Saya bagi contoh, contohnya seorang ibu lah meninggal, maka harta dia tadi boleh diberikan kepada anak dia. Anak dia boleh menerima harta pusaka daripada dia. Dan sekiranya anak tadi meninggal, ibu boleh menerima pusaka daripada anak dia. Maknanya dia boleh menerima harta pusaka daripada orang, dan apabila dia meninggal, harta pusakanya itu boleh dipusakakan kepada orang lain. Contohnya seperti ibu dengan anak tadilah. Seperti ibu dengan anak ataupun bapa dengan anak. Maknanya dia boleh menerima pusaka daripada anak sekiranya anaknya meninggal, dan apabila dia meninggal, anak boleh mempusakai harta dia. Baik, yang kedua, boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan hartanya, iaitu semua Nabi alaihimussalatu wassalam. Alaihimussalatu wassalam. Oleh itu, semua harta yang ditinggalkan setelah wafatnya jadi sedekah. Semua Nabi, dia boleh menerima harta pusaka daripada warisnya, tetapi harta dia tidak boleh dipusakakan kepada orang lain. Maknanya semua harta dia adalah jadi sedekah. Yang ketiga, tidak boleh mempusakai dan boleh dipusakakan hartanya, iaitu hamba mub'ad, separuh hamba. Murid-murid tahu hamba ada dua, hamba mub'ad dengan hamba mukatab. Contohnya, 2 orang berkongsi membeli seorang hamba, lalu salah seorang memerdekakan. Katakanlah seorang hamba mempunyai 2 tuan, maksud macam tu. Jadi yang satu tuan dia tidak memerdekakan hamba tadi, yang satu tuan lagi memerdekakan hamba tadi. Jadi hamba tadi jadilah separuh hamba. Separuh hamba, separuh merdeka. Jadi kita namakan hamba mub'ad, hamba separuh ataupun separuh hamba. Jadi dia sehari merdeka dan sehari hamba. Pada hari merdekanya boleh dia bekerja dan memiliki harta. Masa dia merdeka dia boleh bekerja. Sehari dia boleh bekerja, dia dapat duit disimpan kan. Bila hari yang kedua dia tak boleh bekerja sebab dia sebagai hamba. Kerja je lah, tak ada duit, tak berduit dah, macam tu lah. Jadi apabila dia meninggal, boleh dipusakakan hartanya. Maknanya hamba mub'ad ini hartanya boleh dipusakakan kepada orang lain, sekiranya dia memiliki harta lah. Okey, murid-murid faham apa yang saya sampaikan tadi? Okey murid, kita tengok yang keempat. Yang keempat, murid-murid tengok muka surat 10. Yang keempat yang bertajuk apa tadi? Gulungan yang boleh mempusakai dan tidak boleh mempusakai.
Baik, yang keempat ni tadi ialah tidak boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan hartanya, iaitu hamba lain daripada hamba mu'ad dan orang murtad. Baik. Maknanya di sini murid, iaitu harta dia tidak boleh menerima harta pusaka daripada orang lain, dan harta dia juga tidak boleh dipusakakan. Contohnya hamba lain daripada hamba mu'ad lah. Hamba mu'ad tu hamba separuh ni, dia kalau dia sepenuh hamba, dia tidak ada merdeka, sepenuh hamba, maka harta dia tadi dia tidak boleh mempusakai harta, dan juga harta dia tidak boleh dipusakakan kepada orang lain. Dan juga orang murtad pun macam tu juga. Kalau dia ada harta tu tak boleh diberikan, tidak boleh diberikan kepada orang lain ataupun waris. Dan apabila dia meninggal, makna tadi dia tak boleh menerima harta pusaka daripada orang lain, dan apabila dia meninggal, apabila dia mati, si murtad ni tadi, dia tidak, harta dia tidak boleh dipusakakan. Jadi murid fahami murid. Jadi hamba juga tidak boleh mempusakakan hartanya kerana mereka tidak boleh memiliki harta. Jadi kat bawah tu kamu boleh semak, hamba juga tidak boleh mempusakakan hartanya. Kerana apa? Kerana mereka tidak boleh memiliki harta. Sebab diri dia sendiri tu pun milik orang. Milik tuan dia. Dia tak ada harta. Dia tak boleh memiliki harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'. Saya minta maaf lah murid, tak berapa, sebab saya baca tak berapa nak lancar ni sebab mata saya ni tak nampak. Baik, dalam surah An-Nahl ayat 75, artinya Allah memberikan satu misal perbandingan seseorang hamba abdi yang menjadi milik orang yang tidak berkuasa melakukan dengan bebasnya sesuatu pun. Yang saya dah sebut tadi, hamba abdi diri dia sendiri pun milik orang lain. Dan dia tidak boleh memiliki harta. Macam mana harta nak diberikan orang, nak diberikan kepada, kalau dia ada waris nak bagi waris, sedangkan dia sendiri pun dia tidak boleh memiliki harta. Jadi murid-murid kena fahamlah apa yang saya dah ulang pelajaran yang lepas ni murid, dan saya akan ulang lagi untuk untuk penutupan sebelum saya tutup pelajaran. Saya akan ulang lagi, iaitu kewajipan sebelum pembagian harta pusaka ada 4 hak yang wajib disempurnakan ke atas si mati ataupun ke atas orang yang punya harta ni tadi. Sebelum hartanya diserahkan ataupun dibahagikan kepada waris, yang pertama sekali ialah perbelanjaan untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, menjelaskan segala hutang, iaitu sama ada hutang yang berkaitan dengan manusia ataupun hutang yang berkaitan dengan Allah. Kemudian melaksanakan wasiat si mati. Waris dalam melaksanakan wasiat si mati tidak lebih daripada 1/3. Tak lebih daripada 1/3, dan sekiranya lebih dari 1/3 tidak dibolehkan kecuali mendapat kebenaran waris yang menerima harta. Barulah yang keempat, disempurnakan pembagian harta pusaka kepada waris mengikut hukum faraid. Kemudian saya sambung. Saya ulang balik, golongan yang boleh mempusakai dan tidak boleh mempusakai ada 4 murid. Yang pertama, yang boleh menerima harta, yang boleh mempusakai dan hartanya boleh dipusakakan, iaitu contohnya ibu, bapa, anak dan lain-lain. Yang kedua, boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan hartanya. Maknanya dia boleh menerima harta pusaka tetapi hartanya tidak boleh dipusakakan, iaitu semua Nabi alaihi wassalatu wassalam. Saya dah sebut tadi bahawa harta para Nabi tadi setelah dia wafat, maka hartanya adalah menjadi sedekah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mempusakai dan boleh dipusakakan hartanya.
Dia tidak boleh menerima harta pusaka, tetapi sekiranya dia ada harta, maka harta tadi boleh dipusakakan sekiranya dia meninggal. Itu siapa dia? Hamba mub'ad, hamba mub'ad. Kemudian yang keempat, tidak boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan. Dia tidak boleh menerima harta pusaka daripada orang lain, dan juga harta dia juga tidak boleh dipusakakan, iaitu siapa dia tadi? Hamba yang lain daripada hamba mub'ad dan orang-orang murtad. Baiklah murid, untuk tajuk ni sampai di sini dulu, dan insya-Allah kita akan bersambung di lain masa ya murid-murid. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.